Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Fadil Ustaz Sabir selaku pengerusi majlis, yang saya hormati Dr. Syamsuddin selaku pengerusi Masjid Mahmudiyah, seterusnya kepada ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama menunaikan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Dan biasa di tempat kita ini, sementara menantinya masuk salat fardhu isya, akan dibuat majlis ilmu, sama ada disebut sebagai kuliah, ada sebut sebagai ceramah, ada sebut sebagai pengajian kitab, ada sebut sebagai forum, macam-macam jenama. Namun ia bertitik tolak kepada fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu baik untuk orang-orang yang mukmin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat saya hadir ke masjid ini lagi. Saya ingat kali terakhir sampai di waktu belum dibuka lagi kepada jemaah untuk masuk solat. Waktu itu kita ada forum bersama dengan Jawi. Saya ingat kali terakhir saya sampailah. Dan ini adalah kali yang kedua bagi tahun 2021. Masya Allah. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah, tajuk yang telah diberi amanah kepada saya untuk bercakap tentang muhasabah tahun 2021, tahun fastabiqul khairat. Masya Allah, tajuk ini sangat cantik sekali. Ia memberi muhasabah kepada diri kita atas apa yang berlaku dan way forward, apa yang perlu kita buat pada tahun 2022 sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sepanjang tahun 2021 macam-macam kejadian yang berlaku kepada negara kita maupun kepada dunia keseluruhannya. Sama ada kejadian itu baik ataupun tidak. Sama ada kejadian itu sikit bencananya ataupun besar. Ada orang yang kena, ada orang yang tidak. Ada orang yang jatuh ditimpa tangga, lepas kena COVID dia kena lagi. Ada yang saya sahabat saya 3 kali tuan-tuan sekalian kena, daripada tahun 2020 sampai 2021. Masya Allah. Lepas dia. Ada yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan sejak daripada tahun 2020 sampai 2021. Dirinya, istrinya, anak-anaknya, kaum kerabatnya tak kena walau sejentik setitis COVID. Masya Allah. Sebab satu muhasabah maknanya syukur pada Allah. Dalam ramai-ramai kita tak kena, dalam ramai-ramai yang kena kita kena sikit. Itu kalau saya makan, saya tuan-tuan sekalian pagi tadi sambil tengok scroll di awani tuan-tuan sekalian,
Rupanya tahun 2021 ni banyak kejadian. Selain daripada COVID yang kita semua sudah maklum, kejadian bencana alam juga banyak berlaku. Mungkin kita sedar ataupun tidak. Pada bulan 4 berlakunya ribut di Hulu Terengganu pada bulan April yang menyebabkan 80 buah rumah. Kemudian pada bulan Jun berlaku pula ribut kali kedua di Tanjung Sedili pada bulan Jun. Pada bulan Julai berlakunya tanah runtuh di Penampang, Sabah. Pada bulan Ogos yang kita semua tahu sehingga akan jadi satu berita besar, iaitulah banjir kepala air di Yang Kedah. Daripada Gunung Jerai bawa sampai ke bawah, yang hingga menyebabkan beberapa kematian. Dan pada bulan Oktober berlaku lagi banjir di Kedah juga. Dan pada bulan Disember berlaku satu banjir besar yang berlaku di Lembah Kelang, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Allah Akbar. Ada para pengkaji menyatakan bahawa ini the silent tsunami, bencana air yang jabatan-jabatan yang tertentu tidak boleh dapat detect secara tepat bila dan bagaimana ia berlaku. Ia datang dengan begitu cepat sekali. Bahkan kalau kita sebut sebagai bencana, bencana ini kalau ahli akademik dia pecahkan bencana ini dalam 3. Pertama disebut sebagai bencana teknologi. Contoh kapal terbang terhempas ataupun kereta api tergelincir daripada landasan. Mana teknologi gagal, berlakulah bencana. Yang kedua disebut sebagai bencana politik. Ada pemimpin bergaduh sehingga kan rakyat juga bergaduh. Ini bencana juga dalam masyarakat. Dan nombor 3 disebut sebagai bencana geologis, iaitulah bencana alam. Sama ada ribut, taufan, banjir dan sebagainya. Mengikut Pusat Kajian Bencana di Amerika, dalam banyak-banyak bencana apa yang paling teruk sekali? Maka ia sebut sebagai banjir. Ribut, taufan, tanah runtuh, gempa bumi. Dan pusat kajian disebut yang paling dahsyat banjir. Walaupun kita fikir air je pun, tapi air ini tuan-tuan sekalian adalah makhluk yang paling kuat sekali. Paling kuat. 12 inci air boleh angkat sebiji kereta. 18 ke 20 inci air boleh angkat 4x4 tuan-tuan sekalian. Ini bila kita baca semua jenis kan, bila terjadi kepada diri kita, kita kata, oh betul. Macam mana Ustaz Sabir sebutkan tadi, saya daripada ribuan mangsa-mangsa banjir yang berlaku di Selangor. Rumah saya naik air paras dada. Paras dada di dalam rumah, di luar rumah saya ingat mungkin atas sedikit lah. Hari Jumaat tuan-tuan sekalian mula hujan. Saya ingat di Putrajaya pun sama lah kot. Mula hujan di sebelah petang membawa ke malam. Hari Sabtu satu hari hujan dan membawa kepada hari Ahad. Dan hari itu tuan-tuan sekalian, tarikh 18, 19, 20, minggu kedua cuti sekolah. Dan kebanyakan keluarga-keluarga bercutilah, termasuklah saya. Saya pergi bercuti di satu kawasan yang pilihan ramai lelaki, iaitu nama dia Janda Baik. Bercuti di situ sebelah family perempuan dan family isteri saya, bercutilah di Janda Baik hari Jumaat. Waktu duduk di Janda Baik tu tuan sekalian, saya hujan tak berhenti, kemudian air sungai kuat. Memang kita tak boleh mandi pun. Orang pergi ke Janda Baik tujuannya untuk mandi sungai, tapi waktu
Air kuat sangat, menyebabkan kita tak boleh mandi. Hujan tak berhenti. Saya bila duduk di sana tu, saya tengok Facebook, saya tengok Melaka banjir, Shah Alam kena, Kelang kena, Kuala Langat kena, Banting kena. Saya kata confirm sampai ke Sepang. Sebab Banting dengan Sepang ni sebelah menyebelah saja. Saya kata confirm. Saya pun bagi tahu isteri saya kata duduklah, awak duduk, saya balik. Saya balik seorang-seorang. Jadi saya balik sebelum subuh. Sebelum subuh saya takut tanah runtuh ataupun pokok jatuh menyebabkan terhalang kita nak balik. Jadi sebelum subuh saya balik. Saya sampai di rumah jam 7 pagi. Jadi sampai rumah 7 pagi tu masih hujan, tapi kita tengok longkang naik air lah. Jadi kita kata okey lagi ni. Jadi pukul 8 longkang penuh. Kita kata okey setakat ni. Jadi jiran-jiran pun relax sebab kawasan tu tak pernah naik air. Saya pun dah duduk 9 tahun di situ, tak pernah naik air. Kalau setakat hujan 2 hari tu penuh longkang je lah. Jadi pukul 9 pagi air melimpah atas jalan. Jadi sebagai anak kelahiran Pasir Mas Kelantan, kita boleh baca naik air ke tidak. Sebab kita geng-geng Pantai Timur ni dah biasa naik air. Jadi bila air melimpah atas jalan, saya mula pindahkan kereta. Rumah saya sebelah rumah ayah saya, kami duduk berjiran. Saya buang pagar tengah-tengah, jadi berjiran. Jadi adik saya 2 orang duduk dengan mak saya. Jadi kereta ada 8 biji tu sebenarnya. Suami, isteri, mak, ayah saya dan 8 biji. Jadi saya bila melimpah, saya alih kereta dulu. Jadi ini mungkin bagi anda lepas ni kalau naik air nombor 1 alih kereta. Sebab kalau kena kereta banyak ribu lah tuan-tuan sekalian. Jadi saya alih kereta, alih dengan adik saya, alih satu kereta pergi jalan besar, datang balik Sinci naik. Alih yang kedua datang balik Sinci. Alih yang ketiga datang balik Sinci. Daripada pukul 9.30 pagi saya selesai alih kereta, saya ingat dalam pukul 10.45 begitu, air sampai lutut lah. Air sampai lutut. Saya ada kawan kerja JAKIM juga, satu lorong dengan saya pergi rumah dia. Saya kata, Ustaz Razi, air dah naik ni, pindah kereta. Waktu tu air sampai, kita kata kat separuh tayar je lah. Saya kata, pindahlah kereta. Dia kata, setakat ni je kot. Jadi ramai yang tenggelam kereta ni, setakat ni kot, tak naik ni, sebab tak biasa naik. Jadi dia kata setakat ni kot, setakat ni. Saya pindahkan kereta 88, air sampai di pinggang, kereta dia habis power. Saya kata Allah, kan aku dah bagi tahu dah. Mana tawakal tinggi tu sudah. Pukul 12 sampai pinggang. Sampai pinggang. Jadi bila sampai pinggang, kebetulan rumah saya ni setingkat setengah. Jadi rumah ayah saya setingkat lah. Jadi pindahkan ayah, mak dan adik saya yang bongsu baru lepas bersalin, Caesar pembedahan baru sebulan, jadi pindah naik ke tingkat atas setengah tu. Jadi duduklah pukul 12 tengah hari, makan nasi, sembahyang zuhur selesai. Lepas zuhur air mula naik sampai ke perut tu. Cepat maksudnya. Pukul 9.30, 12.30 air dah sampai perut. Jadi saya telefon kawan saya yang kerja MKM, minta dia supply boat. Tapi 40 minit tunggu saya, boat tak sampai. Saya kata macam mana ni? Saya telefon bomba pun tak jawab. 999 tu. Saya dah fikir semua jentera kerajaan mungkin dah pergi ke Shah Alam, Seri Muda, Hulu Langat yang lebih teruk lagi lah. Jadi saya kata macam mana ni? Akhirnya saya tanya adik saya, boleh jalan ke? Dia kata boleh. Tanya ayah, boleh ke tidak? Boleh. Jalan. Pukul 4 kami keluar rumah. Air paras dada dah pukul 4 petang. Jadi keluarlah rumah, jalan pelan-pelan sampai ke jalan besar. Dan pukul 4.30 saya fikir api elektrik dah tak ada. Jadi pukul 9.30 sampailah pukul 4. Berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 7 jam. Daripada paras longkang sampai paras dada. Jadi habislah dalam rumah tu tuan-tuan sekalian. Kursi,
katil, apa semua segala benda. Yang selamat satu je sudah. Apa dia kata? Quran. Yang selamat jam dinding. Jam dinding dia selamat sudah. Kalau jam tu rendah sekali dengan jam apa. Alhamdulillah. Ala kulli hal, syukur pada Allah kerana semuanya selamat. Cuma tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila kita terima musibah, terima ujian ni, sedih tak? Sedih. Waktu nak keluar rumah, tuan-tuan sekalian, Allah, habis semua dalam perkakas dalam rumah terapuk, termasuklah peti sejuk. Peti sejuk yang berat tu sebenarnya, air kat begitu je, pam, terempas. Sofa yang kita nak angkat 4 orang, bila nak mengalihkan, air kat mudah sebenarnya. Hanya air. Air boleh memadamkan api. Api yang boleh menyebabkan kebakaran, yang padam apa? Air. Cerita air ni hebat Allah. Tapi bila kita rasa sedih sekalian, hari ni saya bawa balik daripada Mentakap, JAKIM buat ekspedisi bantuan banjir. Pergi ke Mentakap, Allah, hati yang sedih seminggu lega. Kenapa lega? Kerana di Mentakap lagi teruk, Allah sekalian. Kalau tuan-tuan ada masa, AJK Mahmudiah bolehlah pergi. Allah, rumah tu saya, rumah tinggal bumbung yang atas je, yang lain habis. Di Mentakap indah, dia punya selur 2 inci. Rumah saya alhamdulillah air sahaja, tak ada selur. Di Mentakap 2 inci selur. Akhirnya kita sukarela mengalah. Water jet tak pergi, skop pun tak larat, terpaksa order backhoe untuk angkat selur. Akhirnya bila kita tengok macam tu, Allah uji aku ni sikit sangat, ramai lagi yang teruk. Kalau kita rasa sedih, Allah uji kita. Bila kita tengok orang yang lebih teruk pada kita, kita rasa Allah sikit sangat. Banyak kasih sayang Allah beri pada kita ni. Sebab itu tuan-tuan, bila kita terima musibah, kita kena banyak lihat kasih sayang Allah, dan lihat banyak lagi orang yang diuji oleh Allah Ta'ala yang lebih teruk daripada kita. Cuma malam ni tuan-tuan sekalian bukan nak cerita perkongsian banjir, cuma kita nak dapatkan hikmah dan ibrah. Apa yang boleh kita belajar daripada semua peristiwa-peristiwa ini? Nombor 1 tuan-tuan sekalian, apabila berlakunya peristiwa ini, Allah membumikan ayat yang terangkum di dalam Al-Quran. Hak kita duk baca ayat Quran ini, bila terjadi, kita mesti relate dengan ayat Quran. Sebab itu kalau kita mengaji sirah dia tak boleh berpisah dengan 2 benda. Sirah ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu disebut sebagai sejarah, nostalgia, hikayat. Bila sebut tentang peristiwa, kita tak boleh berpisah dengan 2 benda. Pertama namanya surah, yang kedua namanya ibrah. Setiap berlaku peristiwa, kita mesti kaitkan dengan surah, ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang perkara ini. Yang kedua ibrah, apa benda yang boleh kita belajar daripada peristiwa ini. Jangan kita sangka berlaku pada orang lain, tidak ada apa-apa ibrah yang kita boleh ambil. Sejarah orang, pelajaran buat kita. Sebab itu Quran dia menitipkan kisah-kisah umat terdahulu. Supaya apa? Adakah supaya seronok untuk kita baca? Tetapi untuk kita belajar. Jangan kita buat seperti kaum ini. Sekiranya kita buat seperti kaum ini, inilah yang terjadi. Itu namanya surah dan ibrah. Baik. Ibrah yang boleh kita belajar, pertama, Allah Ta'ala mengotakan janjinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sesungguhnya pasti kami akan uji kamu. Tuhan beritahu. Semua kita ini Tuhan kata, hey, pasti aku akan uji kamu. Minal khawf, rasa takut. Saya terus takut. Bila naik ayat tu, mula-mula bila dia naik ayat dekat betih, kita okey lagi. Naik setakat lutut, boleh main-main lagi. Tapi bila dia naik setakat pinggang tu, terus takut. Bila dia naik sampai dada, lagi takut. Sebab kita akan nampak jalan semua sama. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok hari yang hari Isnin ke hari Isnin, tak salah saya, yang mayat pertama jumpa, yang pengantin baru tu, pengantin baru umur 26 tahun, dia belakang tangan saya, belakang. Hari majlis perkahwinan dia hari Ahad. Jadi hari Sabtu tu dia nak pergi ambil baju pengantin. Baju pengantin dia umur, dia pengantin baru. Dia baru duduk kawasan kami tu sebulan. Saya tak tahulah apa kejadian, tapi saya berfikir mungkin dia tak biasa dengan keadaan jalan, mana satu longkang, mana satu parit. Sebab kita akan nampak sama saja. Jadi kita pun takut jalan tengah-tengah. Ayah mak pegang tangan-tangan. Di Shah Alam ada boot, mak pegang baby. Waktu nak naik boot tu, terlepas daripada tangan dia baby, meninggal. Takut. Kemudian Allah Ta'ala uji dengan lapar. Tak cukup makanan. Bila tak cukup makanan jadi marah. Kemudian Allah uji dengan kehilangan harta benda. Yang ni memang betul-betul saya tadabbur sungguh ayat ni. Ayat ni saya baca 2-3 kali. Kawan saya pun hantar ayat yang sama. Dia kata, Hariri, enta penceramah, ayat ni enta baca, enta syarah. Hari ni Allah uji enta kena meyakini dan beriman dengan ayat ni. Harta, tuan-tuan sekalian, saya tulis di Facebook saya. Waktu hari Rabu kita boleh masuk ke rumah, sampah penuh daripada ujung pintu sampai ujung pintu. Sofa, almari, kabinet dapur, tilam, apa benda, wheelchair, tak wheelchair, apa benda meja, semua duduk depan rumah, kiri kanan depan belakang semua sampah. Akhirnya hari Khamis, PEKU Majlis Pembandaran Sepang datang, kau masuk dalam toko. Kita tengok dengan mata kepala kita harta yang kita kumpul dan puja, beli barang ni, harta mewah sudah menjadi sampah. Allah uji dengan kemusnahan harta benda. Rupanya, tapi saya baru tahu satu rahsia ni. Ada satu perabot yang tahan air. Tuan-tuan nak boleh beli. Saya recommend. Memang tahan. Nama dia Jati tahan, tuan-tuan sekalian. Sebab ayah saya pakai kursi Jati, rendam 5 hari, sikit pun tak goyang. Oh, ni Jati, patut dia mahal. Saya murah-murah je sekalian, sofa empuk di atas, bawahnya kayu. Habis. Harta mewah menjadi sampah. Ini Allah uji dengan. Kemudian Allah uji dengan kematian. Kemudian Allah tutup ayat itu, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wah, ayat ini very powerful. Disebut ujian. Kemudian Allah kata, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi sabar itu ungkapan yang mudah disebut, susah nak diimani. Kita boleh pergi rumah orang yang susah,
sabarlah pakcik, sabarlah pakcik. Tapi belum tentu kita sabar apabila terima ujian yang sama. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, pelajaran yang saya belajar daripada peristiwa bencana, tuan-tuan sekalian, hidup kita selain daripada jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan 3K. Bila kita terima ujian kita yang saya rasa seronok nak share dengan tuan-tuan, jaga hubungan dengan 3K. K yang pertama namanya keluarga. Dengan adik-beradik jangan bergaduh. Sebab bila kita susah, yang akan datang tolong nombor satu, family. Adik-beradik, mak saudara, pak saudara. Yang ni kena jaga silaturahim. Bila kita susah, tuan-tuan sekalian, saya boleh tengok sendiri lah. Saya syukur banyak-banyak. Adik-beradik saya semua rumah dekat-dekat. Ustaz Zarifi dengan rumah saya dalam 3 kilometer. Ustaz Ehsan pula dekat Nilai dalam, kita kata 15 minit dah sampai. Jadi bila kita hilang rumah, adik-beradik kita mai rumah sini, mai sini. Tapi jiran-jiran saya, adik-beradiknya jauh, jadi tak ada tempat berlindung. Hotel depan rumah saya, tuan-tuan sekalian, Oyo Hotel, rate biasa RM80, hari banjir 400, tuan-tuan sekalian. Allah, memang buat duit semua 400, penuh hotel. Yang tak ada rumah, akhirnya pilihan terakhir duduklah di pusat pembinaan banjir, di sekolah. Kerja Putrajaya, tuan-tuan, nak duduk di sekolah jatuh terangkat. Panah-panah. Keluarga ni penting. Sebab itu jangan bergaduh sama ahli keluarga. Ada selisih faham sebagainya, baik. Bila susah, keluarga nombor satu. Mak mertua boleh ganti, ini tajuk lain. Mak mertua boleh diganti, tapi mak saudara sampai kiamat, sampai mati, itulah mak saudara kita. Sebab itu dengan mak saudara, pak saudara jangan bergaduh. Perwalian satu. K yang kedua adalah kawan. Dengan kawan-kawan jangan cari pasal. Bila kita susah, Allah, saya syukur banyak-banyak. Habis kawan-kawan datang, saya pun fikir apa kebaikan aku buat. Tak ada apa baik pun. Daripada Melaka, daripada Terengganu, mari tolong bersih rumah. Kita kata Allah, malu kita. Tak putus kawan-kawan datang. Sebab itu dengan kawan-kawan jangan gaduh. Ada selisih faham hal politik, hal apa benda, letak ke tepi. Hubungan ukhuwah kena jaga. Kawan, sama ada kawan tu pangkat rendah, pangkat tinggi. Bila kita susah, hak pangkat rendah tu yang akan mari. Hak pangkat tinggi, mungkin bukan pangkat tinggi, maksud saya yang egonya tinggi, tak mari. Mungkin telefon ataupun tak tanya langsung, tapi tak ada apa-apa tu, mari angkat sebagainya. Lepas tu kawan kena jaga. Sama ada dia orang biasa, orang luar biasa, kena jaga. Hak luar biasa pun kena jaga sebab dia link banyak. Orang biasa pun kena jaga sebab tenaga. Dua, kawan. Dan nombor 3, K yang ketiga adalah community, kejiranan. Sebab bila jadi musibah, jiran akan main tolong. Sebab itu saya nak pesan bahawa saya ucap tahniah kepada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan pilih untuk rapat dengan komuniti masjid. Dengan masjid tak boleh berpisah sampai nanti. Kalau tuan-tuan tak kenal imam, tak kenal bilal, susah hidup tuan-tuan. Sebab itu kena mari jaga imam. Kena bagi salam dengan imam. Pengurusi masjid lagi kena bagi salam. Kalau tuan-tuan buat musuh dengan pengurusi, dengan imam, hidup susah. Sebab yang akan bagi bantuan masjid. Masjid akan mari sedia makan. Saya alhamdulillah
Daripada mula hari banjir sampai sekarang, makan free tuan-tuan sekalian. NGO hari-hari bagi hantar makanan. Masjid, dapur dia masuk hari-hari supply makanan. Agak-agak kalau kita bergaduh dengan pengurusi masjid, mari dah rumah kita, tak mari dah lah sebenarnya. Dia kata rumah ni lebih bawa kita bagi. 3K ni sebenarnya. Jaga hubungan keluarga, kawan, komuniti ataupun kejiranan. 3 benda. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita tadabbur pula. Bila kita tengok di dalam Facebook, macam-macam perdebatan. Bincang faktor banjir ni kerana bala potong, kerana faktor banyak sangat perumahan, kenapa tak bagi isyarat. Kita sejak 2014 kerajaan telah tubuhkan pusat isyarat banjir, apa nama penuh itu, di bawah Jabatan Perairan. Sejak 2014 berlaku banjir di Kuala Kerai, maka kerajaan telah tubuhkan jabatan ini, pusat ini untuk memberi isyarat. Macam-macam. Tapi bila saya baca ayat ini, tuan-tuan sekalian, saya kata Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Tadi kita belajar surah Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua surah At-Taghabun juz 28 ayat 11. Allah Ta'ala menyebut, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin, tidak ada penafian, tidak ada musibah yang akan berlaku illa, kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Kita garis bawah biiznillah, dengan izin Allah. Maknanya air itu tak main sekiranya Allah kata tak jadi. Sebagai orang beriman, tuan-tuan nak buat kajian apapun, kajilah. Tetapi sebagai orang beriman, kita kena yakin baik, buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yu'min billah, beriman kepada Allah, wallahu bikulli syai'in alim, dia akan yahdi qalbah, Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada hatinya. Maknanya siapa-siapa yang melihat kejadian alam ini sebagai datang daripada Allah dan dia beriman kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka hatinya, beri petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu. Maka kita sebagai orang beriman, kita kena yakin bahawa ini adalah datang daripada Allah, dan kita sebagai hamba, kita kena akur bahawa Allah menunjukkan kuasanya untuk kita belajar sesuatu. Apa yang kita nak belajar? Di dalam 30 juzuk Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian, ada cerita banjir. Cerita banjir ada dalam Quran, ada dalam 3 surah. Pertama surah Hud ayat 32 sampai 49. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 65 sampai 72. Dan yang ketiga surah Sabah ayat 15 sampai ayat 16. Kesemua ayat-ayat ini banjir diidentikan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga-tiga ayat ini Allah kaitkan banjir dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah banjir sama dengan murka Allah. Seolah-olah di dalam Quran cerita begitu. Surah Sabah menceritakan tentang satu negara. Negara Sabah ni, tuan-tuan sekalian,
adalah satu negara, satu negeri yang ada dalam satu negara wilayah yang diketuai oleh seorang ratu namanya Ratu Balqis. Nabi Sulaiman melalui Hudhud telah mengetahui ada satu negeri kekuasaan kerajaan yang kuat yang dipimpin oleh seorang wanita namanya Balqis. Ketika mana Ratu Balqis dan penduduk sahabat beriman kepada Allah melalui dakwah Nabi Sulaiman, sahabat telah menjadi satu negeri yang sangat subur. Diceritakan dalam Quran, dia ada satu lorong, kiri dan kanan dia tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang begitu banyak. Sehingga dikhabarkan dalam sirah, sekiranya kita buat perjalanan 2 marhalah, kita tidak perlu berlapar kerana kiri kanan ada makanan. Seumpama itu. Dia ada empangan yang begitu cantik dan besar, empangan ma'arif. Selepas Raja Balqis yang telah memeluk Islam meninggal dunia, dan selepas daripada beberapa zaman itu, penduduk Sabah kembali menyembah matahari, menyembah selain daripada Allah. Maka Allah datangkan banjir yang begitu besar kepada penduduk Sabah, sehingga hancur kemewahan yang ada kepada penduduk Sabah. Nak ceritakan, apabila orang lupa kepada Allah, maka Allah datangkan musibah untuk memberi pengajaran kepada dia. Begitulah di dalam surah Al-A'raf, surah Hud, menceritakan perkara yang sama tentang kaum-kaum yang Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka musibah untuk diambil pengajaran. Cuma kita sebagai orang yang beriman, orang yang belajar Quran, kita bukan Tuhan untuk menghukum. Jangan tuan-tuan pergi tag saya pula ataupun orang yang banjir ni orang yang tak beriman dah ni, sebab itu dapat banjir. Tidak. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan untuk menentukan ini musibah ataupun ini ujian. Karena musibah ini boleh berlaku dalam keadaan senang ataupun susah. Kata Ibnu Katsir ketika mana mentafsirkan tentang maksud musibah ini, ia boleh berlaku dalam 2 keadaan. Pertama, musibah yang kita faham, iaitulah bencana, macam-macam yang berkaitan dengan perkara tersebut. Yang kedua, kemewahan juga musibah. Orang itu diberikan kemewahan, sekiranya ia tidak urus dengan cara keimanan, dia akan jadi musibah kepada diri dia. Contohnya Qarun. Allah bagi kepada dia macam-macam nikmat, sehingga kan anak kunci perlu dipegang oleh beberapa pemuda-pemuda yang gagah untuk membuka kunci harta Qarun yang begitu banyak. Akhirnya Allah Ta'ala musnahkan harta dan Qarun kerana kecelakaan dan kemurkaannya. Dia dapat harta, tetapi harta itu musibah baginya. Sebab itu tuan-tuan, ada Allah Ta'ala uji. Kalau kita katakan kesakitan, kesusahan itu ujian, bencana ataupun kemurkaan Allah, kita tengok beberapa para Nabi yang diuji dengan sakitnya. Nabi Muhammad sendiri diuji dengan macam-macam ujian di dalam dakwahnya. Adakah Allah murka kepadanya? Tidak. Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepadanya, dan semuanya ini berlaku kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nombor 4, tuan-tuan sekalian, ibrah yang saya belajar adalah saudara, sebenarnya perkara yang keempat, tuan-tuan sekalian, yang saya belajar daripada apa yang berlaku kepada diri saya, keluarga saya dalam minggu lepas, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, saya sebut tentang Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya pada ayat 155 surah Al-Baqarah. Yang kedua, saya cerita tentang 3K, menjaga hubungan dengan 3K tadi. Yang ketiga adalah maksud musibah illa biiznillah, ia turun dengan izin Allah
Dan yang keempat, tuan-tuan sekalian, kita akan berhenti rehat seketika untuk azan isyak. Kita akan sambung semula semua ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sambung 5 minit, 7 minit sekalian. Kemudian kita akan solat isyak insyaAllah. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, adalah menghayati erti syukur. Kadang-kadang kita tengok rahmat Allah ni dalam satu keadaan sahaja, tapi kita tak nampak benda ni juga rahmat Allah. Apa dia? Saya lepas jadi macam tu sekalian, jadi habit tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi lepas sembahyang subuh, tengok sikit, buka tingkap, tengok langit, hujan ke tidak. Bila kita tengok matahari sekalian, Allah rasa seronok. Lega. Tengok langit gelap, susah hati dah. Dia jadi fobia tu sekalian. Akhirnya saya penuh. Bila kita baca tentang rahmat, kita banyak kaitkan dengan hujan. Hujan turun rahmat Tuhan. Iya betul. Tetapi sebenarnya semua yang Allah ciptakan adalah rahmat Tuhan, termasuk matahari.
Kadang-kadang kita nampak benda yang menyejukkan sahaja sebagai kasih sayang Tuhan, tapi benda-benda yang panas juga, ia adalah rahmat Tuhan. Mungkin kita ada anak 5 orang, kita nampak anak belajar pandai saja, ini menyejukkan hati mak ayah. Tapi hak tak belajar pandai pun, ia juga rahmat Tuhan kepada kita. Ia adalah pemberian Tuhan kepada kita, yang perlu kita santuni, yang perlu kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ini satu dimensi baru maksudnya. Jadi kalau lepas pada ini, kalau kita terima benda yang baik pun ia rahmat Tuhan. Kalau kita terima, kita rasa benda itu tak baik bagi kita pun ia rahmat Tuhan untuk kita belajar sesuatu daripada dia. Dan yang kelima, tuan-tuan sekalian, ini yang tajuk dia tu adalah fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat baik. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Rakyat Malaysia ni ramai yang baik sekalian. Baik. Ada satu hari tu tengah duk bersih rumah ni, ada 3 orang budak, 3 orang remaja. Kalau dia tengok face bulan ni, dia rasa seronok lah saya cerita pasal dia. 3 budak tak tahu main daripada mana, mari di rumah dia kata, "Assalamualaikum cik," dia kata, "abang boleh ke saya nak tolong, ikutlah nak suruh bersih ke, nak angkat ke apa ke." Orang lain datang dengan NGO satu NGO ni datang 3 orang. Saya kata, "Okey, boleh lah, marilah." Saya pun ikutlah dia nak buat apa, dia nak angkat. So, lepas tu sambil buat kerja tu, saya tanya dia datang daripada mana. Dia kata datang daripada Kuala Lumpur. "Oh, datang sebab apa?" Kata, "Kami datang, dia nak tolong-tolong." Kata, "Oh, saya kata." Lepas tu saya nak bagilah sikit pada dia, satu hati. Dia kata, tak payah bang, kami datang memang kami datang. Hari ni kami ambil cuti. Kami ambil cuti kerja, mari nak tolong. Saya kata, Allah, kita pun tak tahu dia siapa, tapi nak cerita pemurah dan baik hatinya orang. Dan kita kena belajar seumpama itu. Saya belajar banyak perkara. Kadang-kadang kawan saya ni, saya pun tak tahu apa benda yang saya dapat dengan dia, tapi bila kita susah, dia sampai dulu. Akhirnya mengajar kepada kita fastabiqul khairat. Kita kena bersegera, kita kena berlumba-lumba buat baik. Dengar saja ada orang susah, kita cari jalan apa benda kita boleh bantu. Dan paling saya nak bagi tahu adalah kadang-kadang sampai kepada Syria, Kemboja kita tolong, tapi adik kita yang susah kita buat tak tahu sahaja. Kadang-kadang sampai ke hujung dunia kita tolong, bagi, tapi kakak kita yang susah kita buat tak tahu sahaja. Yang paling kena tolong adalah orang yang dekat dengan kita, dekat dengan kita, silaturahim kita, saudara sedaging dengan kita. Bersegera, jangan menunggu. Para ulama berbincang kenapa Allah Ta'ala guna perkataan fastabiqu, bersegera, suruh cepat. Kenapa? Urgency, buat baik ni kena cepat. Allah Ta'ala guna perkataan fastabiqu kerana kata ulama, masa itu tidak akan kembali lagi. Peluang buat baik ni dia takkan mai banyak kali. Itu maksud dia. Hamka sebut, dia kata masa buat baik ni dia tidak datang berulang kali. Contoh, kita duduk tengah makan, ada lalu OKU, itu peluang kita buat baik. Kalau kita lepas saat itu, OKU itu tak datang lagi dah. Terlepas peluang kita buat baik. Itu maksud dia. Kadang-kadang kita duduk di masjid sembahyang Jumaat esok, tiap-tiap minggu kita mai solat masjid di sini. Bukan tiap-tiap minggu tabung lalu lagi dah. Tabung ni pun dia ada waktu-waktunya. Kadang-kadang lalu banyak kali sangat, kadang-kadang tak lalu. Dan bila lalu, itulah peluang kita buat baik. Dan kalau kita terlepas peluang itu, lepas waktu itu buat baik, karena masa dia akan berulang kembali. Termasuklah ibu dan ayah kita. Kalau mak dan ayah kita ada
terfikir saja nak beli apa, nak buat apa, segerakan. Kerana ramai orang yang sampai sekarang dia menyesal. Kalaulah ayah ada dulu, kalaulah mak ada dulu, kalau arwah ada dulu, masa itu sudah tidak dapat dikembalikan. Sebab itu Tuhan sebut fastabiqu, segerakan, buat duit. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Kadang-kadang kita fikir tak apalah, tunggu hari gaji lah. Bila gaji kita buat benda ni, terlepas lagi akhirnya masa itu bergerak. Dengar ada orang susah, ambil peluang untuk beri khidmat. Kerana kesusahan itu tidak datang berulang kali. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan ini. Sebagai penutupnya tuan-tuan sekalian, apa yang perlu kita buat selepas ini? Semua daripada kita harus kita belajar sesuatu, bahawa apabila berlaku sesuatu musibah adalah peluang untuk kita buat kebaikan. Apabila semua orang ada sifat begini tuan-tuan sekalian, maka kita akan dapat banyak kebaikan daripada apa yang berlaku. Sebab itu para hadirin rahmati Allah, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan menjadi orang masjid, orang yang sentiasa dekat dengan Allah, dekat dengan rumah Allah, dan orang yang sentiasa nak mendengar ayat-ayat Allah walaupun diulang-ulang beberapa kali. Peristiwa ini diulang-ulang supaya menjadi peringatan kepada kita. Kisah orang, pelajaran buat kita. Apa yang berlaku, kita ambil pengajaran surah dan ibrah. Mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala terjemahkan ataupun lakukan kepada alam ini. Akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutupnya, Ustaz Sabir minta sentuh juga tentang tahun baru. Ringkasnya tuan-tuan sekalian, hukum menyambut tahun baru ini adalah harus, tak ada masalah. Dan namun dia ada pakar syariatnya. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam irsyad fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Apa pakar syariatnya? Ia tidak boleh melanggar batas-batas syarak dan juga perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Dua itu sahaja. Dan alhamdulillah negara kita melalui IJAKIM, malam esok akan diadakan solat hajat dan zikir munajat seluruh masjid di Malaysia. Saya ingat Jawi pun dah keluar satu arahan, bukan arahan lah, sarangan kepada masjid-masjid di wilayah persekutuan untuk adakan solat hajat dan zikir munajat esok, supaya kita semua sambut tahun baru dengan penuh keinsafan, dan kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi esok saya nak ajak kepada semua sekali, marilah ke masjid kita. Kalau tuan-tuan ada halangan, boleh buat di rumah masing-masing, tapi saya nak ajak mari masjid. Mari masjid. Tadi pun kita tengok 3 saf. Saya sembahyang maghrib tadi 3 saf saya ingat. Lepas ni esok mungkin sampai saf belakang dengan jarak dan sebagainya. Mari kita sembahyang hajat, kita zikir munajat. Mudah-mudahan kita sambut tahun baru dengan penuh keinsafan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya fikir itu sahaja setakat 8.45. Kita dapat bersama 1 jam 15 minit perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian ringkas ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Kita akhiri dengan membaca sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, redhakanlah syurga bagi kami dan jauhkanlah kami daripada asap api neraka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami yang telah menjaga
kami semenjak kecil lagi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami lakukan sama ada dengan sengaja ataupun dengan sembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ketenangan hati, kemurahan rezeki, amal yang diterima. Mudah-mudahan kami semua berhimpun di kalangan orang-orang yang beriman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak dan pasangan yang menjadi penyejuk mata, penawar hati kami, dan menjadi imam kepada orang-orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.